Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini adalah hari Isnin, permulaan kepada minggu ni. Jadi Abang harap cerita yang Abang sampaikan ni dapatlah memberi pengajaran pada masa yang sama, menghiburkan. Sambil-sambil buat kerja, sambil-sambil bersantai-santai. Masih lagi ada orang yang bercuti sebab besok Melaka cuti. Jadi hari ini kebanyakan daripada orang-orang Melaka ambil cuti. Tak kisah. Abang harap ceritanya menghiburkan, dan kali ini Abang dapat cerita yang memang tak pernah langsung cuit pun tak pernah berkaitan dengan cerita kali ini. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua, permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat, dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia, memberikan umur yang diberkati. Jadi tanpa membuang masa lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cerita kali ini disampaikan oleh Kak Zura, berlaku pada tahun 1991 dekat Kuala Lumpur. Abang belum pernah dapat lagi cerita yang seumpama ini, dan abang dapatkan cerita ni melalui panggilan telefon. Dengan kata lain, daripada hati ke hati ceritanya, boleh sampai meresap. Tapi memang tak pernah abang sentuh cerita tajuknya perfume ataupun minyak wangi. Jadi ceritanya pada waktu tu Kak Zura bekerja sebagai seorang sekretari dekat satu syarikat swasta. Yang kalau disebut nama syarikat ni memang kebanyakan daripada kita tahu, tapi bukan kebanyakan, boleh kata semualah tahu. Tapi disebabkan kejadian ini berkaitan dengan nyawa seseorang, tak dapatlah abang nak ceritakan siapakah orang yang dimaksudkan, maksudnya mangsa dalam cerita kali ini, dan juga kat mana syarikat ini sebenarnya kes ni terjadi. Ceritanya pada waktu tu Kak Zura kata walaupun dia sebagai seorang sekretari, tapi dia bukanlah menjadi kegemaran ataupun favorite kepada orang syarikat dia. Dekat dalam company tu dia ada seorang perempuan. Dia bukan sekretari, dia biasa je, kerani-kerani biasa. Tapi penampilan dia, wajahnya, bentuk badannya, ramah mesranya, semuanya orang suka. Termasuk dengan Kak Zura. Kak Zura boleh anggap dia adalah pekerja ataupun perempuan yang paling perfect sekali dekat dalam company tu. Kemana-mana dia pergi akan menarik perhatian, terutama perhatian lelaki. Semua orang nak mendekati dia. Ada orang cakap dia ni dibela oleh orang-orang kaya. Sebabnya dia hanya bekerja sebagai seorang kerani biasa, tapi dia mampu untuk sewa rumah, satu rumah, bukannya sewa bilik. Kak Zura kata kalau ikut daripada gaji Kak Zura tu lagi tinggi daripada gaji budak perempuan tu. Yang mana Kak Zura hanya mampu untuk sewa bilik, tapi budak perempuan ni mampu untuk sewa rumah. Pernah juga beberapa kejadian orang nampak si perempuan ini, kita namakan dia sebagai nak sedapnya Nor lah, Nor pula, Mila lah, sedap Mila. Dengan kata lain, ramai orang yang nampak Mila ni selalu dating dengan bos-bos besar. Ada kalanya bukan bos company tu, bos company lain. Jadi banyaklah orang mengata-ngata, bergibah-gibah, yang mengatakan yang dia ni ada hubungan dengan bos-bos, yang mana bos-bos ni semua spedo dia. Alamak, ini bahasa zaman abang. Banyak orang-orang besar bela dia lah. Jadi pada anak-anak kecil yang dengar, kalau tak faham perkataan-perkataan yang acik ceritakan, nanti boleh tanya dengan mak ayah. Mak ayah pun terangkan elok-elok supaya benda ni perlu dijelaskan dengan baik. Tapi abang cuba gunakan perkataan yang sesopan mungkin. Jadi tak heranlah, kata Kak Zura, Mila ni memang banyak orang suka dengan dia. Tapi ada satu kebaikan, ada satu kelebihan pada Zura ni, ialah setiap hari dia akan pakai minyak wangi yang berbeza-beza. Yang selalunya setiap daripada minyak wangi tu memang ada ciri-ciri khas tersendiri. Setiap kali kalau dia lalu dah bau minyak wangi dia ni, memang orang akan toleh 2-3 kali. Nak jadi cerita, minyak wangi dia ni memang menjadi pujaan ramai. Ramai yang bertanya dengan Mila kat mana dia beli minyak wangi tu. Tapi Mila kata, Mila pakai minyak wangi kampung je, minyak kelapa. Nampak sangat lain macam cerita je kan. Jadi senyap jalan macam tu. Memang
kepopularitian ini memang sangat popular dekat dalam company tu dan company-company sebelah. Ramai orang bercerita kan. Jadi satu hari tu Mila buat open house untuk hari raya. Jadi Kak Zura dengan kawan-kawan dia memang antara tetamu yang dijemput, termasuklah dengan ahli-ahli company yang lain, bos-bos besar. Jadi pada waktu tu Kak Zura dengan kawan-kawan dia bercadang untuk datang malam. Sebabnya dia orang nak tanya apakah rahsia Mila sampaikan Mila dapat menarik perhatian ramai orang-orang besar, macam mana berjaya berjalan, macam mana gaya berpakaian. Dia orang nak belajar dengan Zura. Selalunya tak sempat nak berborak-borak dengan Zura dekat dalam office. Jadi dia pun pada hari raya tu pun malam mereka pun datang ramai-ramai, lebih kurang 7-8 orang lah, bertompang-tompang kereta. Bila sampai dekat rumah Zura, sampai ke rumah Mila, Mila sambut dia. Oh, ramailah, macam-macam dah cerita. Mila ni memang orangnya baik. Macam-macam tips dia bagi kalau nak bercakap, kalau nak begini. Wah, memang semualah. Zura memang take note, ambil pengajaran, ambil ilmu tu. Sebab Zura ni seorang sekretari. Jadi dia nak ilmu-ilmu macam tu. Bila dah sampai dah nak balik tu, waktu tu lebih kurang pukul 10 malam, Kak Zura ni pun pergilah masuk dalam bilik air, tompang bedak di dalam katanya. Jadi dia masuk dekat dalam bilik air. Waktu dia guna bilik air dia tu, dia tengok dekat dalam satu almari ada banyak minyak wangi. Dan minyak wangi tu, botol-botol ni memang minyak wangi yang tak pernah ditengok lah. Yang peliknya, kenapa minyak wangi tu diletakkan dekat dalam tandas? Salah, diletakkan di dalam bilik air. Kenapa tak diletakkan dekat dalam bilik? Diletakkan pula dekat dalam satu almari. Tapi sempat juga Kak Zura bilik satu, bilik dua. Wah, memang wangi-wangi minyak wanginya. Entahlah, Kak Zura kata pada waktu tu dia pun masih lagi muda, umur 20-an, masih lagi nakal-nakal. Dia ambil satu minyak wangi tu, dia masuk dekat dalam beg dia, dan tu teruslah bawa balik rumah. Bila malam tu sebelum tidur, Kak Zura ni pun semprit lah, picit lah minyak wangi tu dekat leher dia. Sedap, dia kata bau-bau kasturi. Oh, sedap sangat. Waktu zaman tu tak macam zaman sekarang, dia kata banyak minyak wangi. Zaman tu kurang minyak wangi. Minyak wangi pula yang dijual mahal-mahal. Kalau murah cari minyak atar je lah. Kalau pakai malaikat subuh tu sampai kalau pakai malaikat subuh tu sampai subuh satu lagi boleh bau. Dia punya kuatnya bau. Nah, jadi kena kata waktu tu minyak wangi tak banyak yang tahan lama. Bila dia pakai malam tu tidur, wah, seronok sangat. Dia pula satu rumah ada ramai dia sewa bilik kan. Dalam rumah tu ada 4 bilik. Jadi dia kata waktu nak tidur dia spray. Malam tu dia mimpi ada seorang perempuan datang. Perempuan tu memang cantik. Bukan malam, salah cerita. Waktu dia nak tidur, dia nampak macam ada perempuan datang. Waktu, kalau abang punya bahasa, sedar dengan tak sedar lah. Dia nampak perempuan tu duduk baring sebelah dia dan perempuan tu peluk dia. Dia rasa aman sangat bila perempuan tu datang. Perempuan tu bisik dekat telinga dia, kata, lepas ni kau akan jadi terkenal. Jadi dia kata terima seadanya. Itulah. Dia kata macam antara sedangan tidak. Dan dia pun teruslah tidur dalam pelukan perempuan tu. Dia pun tak tahu siapa perempuan tu. Tapi dia kata perempuan tu sangat baik, sangat cantik, sangat wangi. Dan dia kata macam seorang puteri raja lah. Bukan yang datang daripada kayangan turun peluk. Gitulah dia kata. Jadi bila besok paginya, dia rasa segar sangat. Dia rasa macam bertenaga lain macam. Dia pun pergi kerja. Tak lupa dia spray minyak wangi tu. Botolnya kecil. Jadi dia kata, dia spray minyak wangi tu ke seluruh badan dia. Bila dia sampai dekat pejabat, oi, semua orang suka dengan dia. Bertegur. Semua orang tegur minyak wangi tu. Minyak wangi daripada mana? Kenapa pakai minyak wangi macam tu? Dia pun rasa seronok lah kan. Terutama dia kata, di kalangan budak-budak lelaki. Selama ni Kak Zura cakap, dia ni bukan orang yang pandai bergaya dan tidaklah cantik. Dia kata muda-muda kan tak reti nak make up walaupun sekretari tahu buat kerja je lah, menghadap typewriter. Dia kata mesin type. Tapi hari itu bos tegur, kawan-kawan lelaki tegur. Ada yang juga crush dia ni dekat office dia. Adalah yang diminat-minat, lelaki-lelaki yang diminat. Lelaki-lelaki tu pula buat bagi ayat macam ni, pick up line. Orang putih kata, rasa macam nak kahwin lah Zura dengan kau, mujur aku ni dah ada girlfriend. Macam tu lah. Wah, Kak Zura kata dia seronok sangat pada waktu tu. Tapi petang tu tak sempat dia balik kerja.
budak perempuan Mila tu datang jumpa dia. Dia tanya, "Kak, akak ambil saya punya perfume." Dia kata, Kak Zura memanglah tak nak mengaku. Mana ada orang mencuri nak mengaku kan? Tak, akak tak ambil. Jangan tipu Kak. Ini bau minyak wangi yang saya punya, salah satu daripada minyak wangi saya ambil. Akak ambil. Dia kata. Marah gila Mila pada waktu tu. Tapi tetap juga Kak Zura tak nak mengaku yang dia ambil minyak wangi daripada Zura. Tapi Zura tetap juga berkeras. Zura cakap, "Kalau akak tak pulangkan, akak nasib Kak." Kata, "Saya tak nak tanggung apa-apa yang berlaku pada akak selepas ni." Tapi bila diugut macam tu, berdetap juga dekat hati. Takut juga kata Kak Zura. Tapi dia diam menjelah. Cuma dia tetap juga tak mengaku. Jadi bila balik tu, dia kata seronok sangat. Dia cerita dengan budak rumah dia yang lain. Dan dia mendapat perhatian lelaki. Ceritanya tak seronok sampai ke ni. Lepas ni semua dah tak seronok dah. Balik daripada kerja tu, untuk hari malam yang kedua, macam biasa, Kak Zura pun spray minyak wangi tu dekat sebelum dia masuk tidur. Jadi malam tu dia kata, sebelum dia tidur, dia perasan macam ada orang melintas-lintas dalam bilik dia. Tapi disebabkan dia dah tak mampu sangat nak buka mata, terlalu mengantuk, jadi dia tidur je lah. Malam tu dia mimpi. Daripada jauh dia nampak ada satu tubuh, ada orang hitam, dia kata. Daripada jauh ada seorang hitam duduk pandang dia. Sepanjang malam dia mimpi yang sama. Tapi dia tak rasa takut. Dia rasa apa? Dia rasa, abang nak cakap apa ya? Dalam bahasa yang lebih mudah, kalau dalam bahasa kasarnya sebutnya gairah. Tapi dalam bahasa mudah dia sebut rasa teruja. Jadi dia rasa teruja bila tengok ada lelaki yang datang, hitam bentuk badannya, mukanya hitam. Walaupun bentuk mukanya menakutkan, tapi dia rasa macam teruja dengan lelaki tu datang. Jadi bila besok pagi, macam biasa, dia spray minyak wangi satu badan, dekat leher, dekat waktu tu dia kata belum lagi ada zaman-zaman pakai tudung kan, sampaikan dekat rambut pun dia spray. Biar waktu dia selak rambut macam tu, melempuk wangi dah tersebar satu bilik. Jadi dia kata sejak daripada tu dia menjadi perhatian banyak lelaki, termasuk bos-bos besar. Kejap-kejap bos ajak makan, kejap-kejap bos ajak keluar, dia kata. Tapi semakin dia diminati dengan ramai orang, termasuk dengan bos-bos besar, begitu juga dengan kehidupan malam dia. Setiap malam dia akan didatangi dengan beberapa orang lelaki berbadan hitam, tinggi, bermuka hitam, bermata merah, datang dekat dia. Tapi dia tak pernah rasa takut, malah dia rasa lebih teruja setiap kali makhluk-makhluk tu datang. Dan setiap kali tu juga dia tak nak lepaskan peluang, sebelum pergi kerja dia akan spray minyak wangi tu. Ada kalanya Mila datang jumpa dengan Kak Zura, bagi amaran, kalau akak tak kuat, lebih baik akak putuskan, jangan spray minyak wangi ni, akak ambil secara tanpa izin. Tapi Kak Zura kata dia buat bodoh je lah. Tak pernah selama ni orang suka dengan dia, rasa macam nak peluk dia, rasa macam nak berkahwin dengan dia. Dah umur macam ni pun belum kahwin lagi. Abang perlukan minyak wangi tu, abang rasa. Bukan kelakar, ni cerita ni bukan lawak tau. Jadi dia kata dia tak akan ikut nasihat Mila, biarkan dia nak spray minyak wangi tu. Pada satu malam dia kata, dia waktu tu dia tidur macam biasa, dia spray minyak wangi. Malam tu bermulanya episod sedih dalam hidup dia. Setiap malam dia akan digauli oleh makhluk-makhluk bertubuh hitam tadi tu. Setiap malam, sehingga kan ada bahagian-bahagian tubuhnya yang tak boleh nak diceritakan dekat dalam cerita abang ni, lebam-lebam. Sampaikan dia kata satu badan dia sebelum pergi kerja akan rasa sakit daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Sebab yang datang bukan seekor, tapi lebih daripada 20 ekor yang datang. Dan pada waktu malam, setiap malam tu dia akan rasa seronok. Dan dia setiap malam, walaupun dia bangun dia akan penat, bila dia spray minyak wangi tu, dia akan rasa bertenaga semula. Tapi bila malam keesokannya, dia akan rasa penat semula, sebab dia memang dilayani dengan sangat dahsyat. Dan dia tunggu benda tu. Walaupun dia tak dapat di dunia nyata, tapi dia dapat dekat dunia alam yang satu lagi. Dia tak pernah rasa menyesal.
nak jadi cerita pada satu hari itu. Ini adalah titik perubahan dia. Pada satu hari itu, tiba-tiba bos dia ajak dia pergi meeting. Katanya ada satu meeting dekat Port Dickson, dan meeting tu ada berkaitan dengan pengurusan salah satu hotel dekat Port Dickson. Perjalanan mengambil masa lebih kurang 2 ke 3 jam sebab pada waktu tu lebih kurang lalu jalan lama lah. Jadi Kak Zura ni sebagai seorang sekretari, memang dia selalu ikut ke mana je bos dia pergi meeting. Tapi selalunya dia akan duduk dekat tempat duduk belakang. Sebabnya bos dia kata dia dah ada isteri. Jadi tak naklah menjadi fitnah. Jadi dia selalu bawa tempat duduk belakang, dan bos dia yang akan memandu kereta. Tapi hari itu salah. Selalunya ada pemandu yang bawa bos dia. Bos dia duduk belakang, Kak Zura duduk depan. Macam tu abang terbalik cerita. Kak Zura duduk depan, bos duduk belakang, dan Kak Zura duduk sebelah pemandu. Tapi hari itu berbeza. Bos dia sendiri yang bawa kereta. Bila tanya kenapa, Kak Zura kata, bos dia kata dia lebih selesa nak bawa kereta ke Port Dickson sebab dia nak cepat balik ke office. Jadi alasan tu agak logik juga, kata Kak Zura. Dan yang peliknya, selalunya bila dah macam tu, kalau pergi meeting mana-mana, Kak Zura mestilah tidak duduk satu kerusi dengan bos dia. Kalau bos duduk belakang, Kak Zura akan duduk depan. Tapi kali ni bos dia suruh Kak Zura duduk depan. Tujuannya adalah senang nak berbincang-bincang katanya. Itu bincang lain macam. Jadi Kak Zura pun tak fikir apa-apa. Sepanjang perjalanan mereka bercerita tentang segala masalah-masalah pejabat, dan bercerita tentang apa yang akan mereka hadapi sewaktu meeting nanti. Okey, jadi diorang pun berjalan sampailah dekat Port Dickson. Bila sampai dekat Port Dickson, lepas tu diorang pun duduklah dekat diorang pun parkingkan kereta dekat bawah dekat kawasan tempat parking. Abang pun lebih kurang lah maklum lahir sini dia nak terlupa cerita tu. Jadi diorang pun parking lah dekat kawasan tempat parking. Sebelum sempat lagi diorang pun keluar daripada kereta, Kak Zura terus diserang oleh bos dia. Bos dia punya ayat, aku dah tak tahan. Dah lah badan bos dia besar, perut dia lagi, dia kata. Lepas tu akak tu pula pada waktu tu kecil je, dia kata tak boleh nak melawan. Lepas tu pula selalunya naik kereta company, tahu mana nak buka pintu, mana dia punya kunci. Ini kereta bos, dah tak tahu nak buka kunci. Bos tu terus memeluk akak meronta-ronta. Tapi mujur lah, dia kata sejak daripada kecil dia memang ada belajar tentang silat-silat lah. Silat-silat yang dia boleh diamalkan. Sebab dia kata dia kat kampung dia memang suka dengan silat. Orangnya kasar-kasar sikit. Dia kata akak gunakan segala ilmu bunga yang silat yang akak ada, sampaikan akak tolak bos tu. Bos tu tak bergerak je, dia kata. Akak tolak, dia punya beralih sikit, habislah, dia kata. Akak punya rambut, akak punya baju dah koyak rabak. Akak dah menangis dah pada waktu tu. Matilah, dia kata. Memang kawasan parking tu memang tak ada orang. Parking yang tak ada orang. Jadi dia kata dia memang waktu tu dia berserah pada Allah Ta'ala. Tolonglah, dia kata, bagilah sesiapa yang ada yang melintas dekat sini, bagilah pertolongan. Dia dah nangis pada waktu tu. Habislah, bos dia memang dah tak boleh nak cakap lah. Bos dia memang lock dia habis. Lock dia habis sampai dia dah tak boleh buat apa-apa. Dia redor je. Dah nangis dah waktu tu. Dia minta maaf pun. Tolonglah bos, janganlah buat apa-apa kat dia. Tolonglah. Bos dia tak boleh lebih kurang. Dia teruslah buat benda-benda yang tak bersenonoh. Entah Allah nak tolong kan. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu, ketuk tingkap. Ada guard ketuk tingkap. Cik kenapa ni? Waktu tu bos dia pucat lesi muka. Terus bos dia lepaskan Kak Zura. Kak Zura terus keluar daripada kereta sebab pintu lock pun dah terbuka. Kak Zura keluar daripada kereta. Kak Zura keluar menangis-nangis dia pada waktu, dah ketakutan dia. Dan pada waktu tu juga dia tak jadilah meeting ke apa, yang diingat beg tangan dia aja. Dia terus telefon taksi, tahan taksi, dia terus balik sampai ke KL, sampai dekat office dia menangis tadi. Dia menangis. Semua orang bertanya dengan dia kenapa. Sampaikan baju dia memang renyok dengan rambut kusut masai. Jadi Kak Zura tak boleh nak cerita apa-apa. Orang pun bertanya mana bosnya. Dan pada waktu tu bos dia tak balik pada office pada hari itu, dan habis je waktu kerja, teruslah Kak Zura pun balik ke rumah lah. Bila sampai dekat rumah, dia ceritakan dengan kawan-kawan dia dengan apa yang terjadi. Jadi kawan-kawan dia simpati lah. Tapi dia kata bila dia bercerita pasal
minyak wangi yang dia pakai tu, kawan dia kata mungkin benda tu ada berkaitan dengan minyak wangi yang dia pakai. Bila dipikir-fikirkan malam tu dia tak pakai tau. Malam tu dia tak pakai minyak wangi dan dia baring macam biasa, dia tidur macam biasa. Dia fikir-fikirkan mungkin minyak wangi yang dia pakai tu ada kaitan dengan sesuatu alam sebelah. Jadi pada malam tu dia mimpi orang-orang yang hitam-hitam ni datang tapi dalam keadaan yang marah, yang macam tak boleh nak dekat dengan Kak Zura. Jauh je. Tapi pada waktu tu barulah Kak Zura takut dengan semua benda-benda yang dia nampak. Dia tak sangka selama ni, dalam mimpi tu dia kata, dia tak sangka selama ni benda-benda tu semua mendekati dia. Dan dia tak sangka, dia rasa gembira setiap kali benda tu mendekati dia. Tapi pada malam tu, dia rasa betul-betul takut. Sebab makhluk tu bentuknya memang bentuk-bentuk yang menakutkan. Hitam-hitam, besar-besar, berbulu-bulu. Dia kata, malam tu bangun daripada tidur, dia menangis-nangis, dia ketakutan pada malam tu. Sampai ke besok pagi, dia tak jadi nak pergi kerja. Dia beritahu dengan kawan-kawan dia, tolonglah, dia dah ketakutan. Muncullah pada waktu tu hari Khamis kan, dia nak cuti, dia cakap dengan kawan-kawan dia, malam tadi dia dah mimpi, dia ketakutan. Jadi kawan dia kata tunggu hujung minggu, dia nak bawa pergi jumpa dengan bapak dia. Salah seorang daripada budak rumah dia kata nak jumpa bapak dia. Bapak dia memang pandai berubat, tak jauh sangat, dekat Seremban je lah dia kata. Kak Zura cakap nak menunggu sampai ke hujung minggu itu macam satu penyiksaan. Sebabnya benda tu datang bukan setakat datang dalam mimpi. Esoknya dia sampai tak boleh nak pergi kerja. Dia terpaksa ambil cuti tanpa gaji. Sebabnya bila dia bangun tidur, dia bau makhluk tu punya bau badan dekat sebelah dia. Masuk bilik air, dia nampak mata-mata merah. Dia nak pergi buka je almari baju, dia nampak sampaikan dia menjerit-jerit dekat dalam rumah tu seorang-seorang. Yang lain semua pergi kerja, dia kata. Dia menjerit-jerit dalam rumah tu seorang-seorang, dah ketakutan. Yang diingat Allahu Akbar, dah ketakutan. Dan seluruh badan dia rasa sangat sakit dan lebam-lebam tu semakin jelas. Selalunya lebam-lebam yang ada dekat badan dia akan hilang setiap kali dia pakai minyak wangi tu. Tapi pada pagi tu dia kata sepanjang siang tu hari Jumaat, satu badan dia lebam-lebam tak hilang-hilang. Dia menangis-nangis. Dia kata dia ketakutan. Sampaikan ada sekali tu dia duduk dekat ruang tamu, pasang TV kuat-kuat, tiba-tiba suara TV tu berubah jadi macam suara orang gelakkan dia. Macam tu. Jadi dia tutup TV, duduk luar rumah nangis, dah tak tahu nak buat apa, nak pergi mana tak tahu, nak telefon mak ayah. Memanglah telefon zaman-zaman tu, telefon handset belum ada lagi kan. Dah menangis kat luar rumah sampaikan dia kata seharian tu memang dia tak semayang lah, dia kata. Memang dia tak tahu nak buat apa. Sampaikan dia tunggu kawan-kawan dia balik. Muncullah pada waktu tu kawan-kawan dia balik awal. Lepas tu semualah rasa macam kesian sangat. Kak Zura kata dia ketakutan sangat pada waktu tu, sakit-sakit badan. Jangan cakap lah, dia rasa kalau dia masuk dalam rumah tu, benda-benda tu nak terkam dia. Jadi pada petang tu juga, kawan dia yang ada kereta ni yang duduk Seremban, bawa lah balik rumah bapak dia dekat Seremban. Bawa sekali minyak wangi tu. Jadi bila sampai dekat Seremban tu, bapak dia tengok, dia kata minyak wangi ni sebenarnya minyak wangi bukan sebarang. Nampak aja botol tu macam normal-normal aja, tapi sebenarnya minyak wangi tu minyak wangi yang dah dijampi. Yang jampinya memang bukan jampi untuk umum. Ia adalah jampi menggunakan jampi khas, jampi khusus. Jadi orang lain tak boleh guna. Kalau orang lain guna, mungkin ada mudaratnya. Ini bukan ilmu-ilmu Allah, dia kata. Ini ilmu-ilmu sesuatu lah, dia kata. Jadi pakcik tu pun bacalah ruqyah, nenek-nenek segala macamnya. Dan akhirnya pakcik tu kata kena amalkan beberapa zikir sebab untuk memperkuatkan dalam. Antara zikirnya sama macam apa yang abang dapat sebelum-sebelum ni, iaitu Bismillah 5. Bismillahirrahmanirrahim, la yadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i. Itu panjang cerita lah kan. Abang pun hafal sejak menceritakan kisah seram. Sebelum ni tak hafal. Bagus juga. Jadi tenang sewaktu bercerita. Seram-seram tapi boleh handle lagi lah. Jadi dia kata pakcik tu minta minyak wangi tu sebab dia kata minyak wangi tu perlu dihanyutkan, dibuang dengan kata lain. Jadi kata Kak Zura, ambil lah asalkan jangan tak ada mimpi apa-apa. Sejak daripada tu, walaupun setiap malam dia mimpi lelaki-lelaki hitam masih lagi datang, tapi lelaki itu semakin malam semakin menjauh dan akhirnya berhilang. Di hari yang ke-30, hari dekat genap sebulan dia berubat,
perempuan yang pernah datang pada awal mimpi dia dulu masa dia pakai minyak wangi itu datang, tapi kali ini bukan perempuan yang cantik, tapi perempuan yang sangat hodoh, bajunya hitam, bajunya putih koyak rabak, rambutnya panjang, mukanya hitam, matanya merah. Itu perempuan yang sama. Dia marah betul dengan Kak Zura. Kak Zura cakap dia marah betul, seolah-olah macam Kak Zura dah membuang dia. Jadi selang sebulan selepas tu, tiba-tiba Mila yang selalunya datang dekat office hantar surat berhenti. Benda tu menyebabkan semua orang dekat office tu terkejut. Tak ada ribut, tak ada taufan, tiba-tiba Mila hantar surat berhenti. Kak Mila pun cuba menghubungi Kak Zura pun cuba menghubungi Mila banyak kali, tapi tak dapat dihubungi. Pergi rumah Mila punya rumah dah kosong. Seolah-olah macam Mila berhenti dan hilang macam tu aja. Selang 2-3 bulan selepas tu, dia orang dapat cerita Mila meninggal dunia dekat kampung dia, kalau tak silap abang, dekat Kelantan. Lebih kurang kalau tersalah, dekat Kelantan, dekat satu daerah kat Kelantan. Dia balik ke Kelantan, jadi meninggal. Jadi, adakah kematian itu terkait dengan minyak wangi yang Kak Zura ambil? Sebabnya minyak wangi tu Kak Zura pulangkan kepada bapa kawan dia, dan bapa kawan dia hanyutkan, dengan ceritanya hanyutkan dekat pantai Port Dickson. Itu je, yang sampai situ je yang dia tahu. Dan sejak daripada itulah yang Mila selalu tak datang, banyak kali tak datang. Lepas tu bila datang dengan keadaan sugul, dengan keadaan sedih. Tapi tak pula Kak Zura tanya-tanya dekat dia, dan akhirnya Mila berhenti. Lepas tu tahu-tahu Mila meninggal. Tapi dengan ceritanya punca dia meninggal adalah disebabkan oleh kanser. Wallahu a'lam. Tak tahulah sama ada kanser betul ataupun terkait dengan minyak wangi yang dia dapat, yang diceritakan untuk kisah kali ini. Tapi itulah, benda-benda yang berkaitan dengan alam sebelah ni jangan dibuat main lah, sebab kita tak nampak kan benda yang apa sebenarnya. Yang penting lah pesan Kak Zura kepada kita semua, jangan curi lah. Kalau pergi rumah orang tu jangan gatal-gatal tangan curi. Curi kadang-kadang, yelah, kita kan kadang dengan kawan-kawan kan akan nakal kan, nampak macam pasu bunga dia cantik sikit, ambil. Nampak macam bunga cantik sikit, minta. Kali ni ambil minyak wangi kan. Jadi rupanya minyak wangi tu ada yang menunggu. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Jadi macam biasa, sebelum abang tamatkan cerita, ada beberapa ucapan nak abang sampaikan. Di kesempatan ini, abang nak mengucapkan selamat menyambut ulang tahun perkahwinan buat Hafizi dan Zaitun, yang mana tarikh perkahwinan mereka jatuhnya pada 16 hari bulan 2, 6 tahun yang lepas. Jadi dengan ucapan selamat menjalani bahtera perkahwinan, semoga bahagia kekal hingga ke syurga, diberikan rahmat dan rezeki yang melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang seterusnya datang daripada Encik Hafizi Muid. Dia nak sampaikan ucapan buat anaknya yang kedua, ucapan hari jadi, iaitu Aisar Irsyad, yang mana hari jadinya jatuh pada 18 hari bulan 2, dengan ucapan selamat hari jadi buat anak dia tersayang. Semoga Allah sentiasa merahmatimu, memberikan rezeki yang melimpah ruah, dan memberikan masa depan yang cemerlang. Amin ya rabbal alamin. Semoga dipanjangkan umur juga. Di kesempatan ini, pihak JSPL Klan, keluarga besar JSPL, nak mengucapkan, daripada abang sendiri, nak mengucapkan salam takziah buat suami kepada Ayu Amy di atas pemergian suami dia pada bulan 1 yang lepas. Jadi marilah kita sama-sama sediakan, hadiahkan Al-Fatihah buat suami kepada Ayu Amy. Semoga almarhum ditempatkan di kalangan yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Selamat menyambut ulang tahun perkahwinan juga buat Muhammad Fahmi bin Daraman Shah dan juga isterinya Nurul, yang mana tarikh perkahwinan mereka jatuh pada 14 hari bulan 1, 19 tahun yang lepas. Jadi di kesempatan ini abang ucapkan selamat pengantin baru, selamat menyambut ulang tahun perkahwinan buat Encik Muhammad Fahmi dan juga Puan Nurul. Semoga sentiasa kekal perkahwinannya hingga ke syurga, sentiasa diberikan rahmat dan kebahagiaan, juga rezeki yang melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin.
Ucapan yang seterusnya datang daripada seorang suami yang bernama Muhammad Faizal. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat isterinya yang tercinta, yang mana hari jadinya jatuh pada 18 hari bulan 2. Jadi dengan ucapan selamat hari jadi buat isteriku tersayang. Terima kasih menjadi sebahagian penguat tulang belakang pada keluarga ini. Semoga sentiasa dirahmati Allah, diberikan rezeki yang melimpah ruah dan dipanjangkan umur. Amin. Ucapan yang seterusnya datang daripada Nani Ai. Dia nak sampaikan ucapan selamat pengantin baru buat Siti Aisyah dan Wan Nazri, yang mana mereka berdua telah pun naik jinjang pelamin pada 9 hari bulan 2 yang lepas. Jadi selamat pengantin baru buat kalian berdua, buat Siti Aisyah dan Wan Nazri. Semoga sakinah, mawadah, warahmah, sentiasa diberikan rahmat dan keberkatan oleh Allah Ta'ala dan bahagia hingga ke syurga, dan semoga cepat dapat baby. Amin. Ucapan yang seterusnya datang daripada seorang ibu, iaitu Puan Suhaila. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat dua orang anak kesayangannya, iaitu Muhammad Hazrik Zakwan, yang mana hari jadinya jatuh pada 20 hari bulan 2, genap umur 16 tahun, dan anaknya yang kedua Nur Erina Kalisha, yang mana hari jadinya jatuh pada 26 hari bulan 2, genap umur 15 tahun, dengan ucapan semoga kalian berdua sentiasa dirahmati Allah, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan diberikan masa depan yang cemerlang. Doa dari ibu sentiasa doakan kamu semoga mendapat kerahmatan dan keberkatan darinya. Amin ya rabbal alamin. Dan di kesempatan ini, ucapan yang terakhir datangnya daripada Nur Shasni Muhammad. Dia nak ucapkan selamat menyambut ulang tahun perkahwinan buat ayah dan ibunya, yang mana perkahwinannya jatuh tarikhnya pada 14 hari bulan 2 1981, 43 tahun yang lepas, dengan ucapan semoga ayah dan ibu sentiasa dirahmati Allah, sentiasa dalam keberkatannya, bahagia hingga ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Moga ceritanya menjadi iktibar dan pengajaran. Belum pernah lagi abang ceritakan tentang perfume kan. Inilah pertama kali tentang minyak wangi. Cerita yang disampaikan oleh Kak Zura. Terima kasih Kak, ceritanya memang terkena dengan saya, sebab saya ni memang orang yang suka bukan ambil tapi minta barang daripada rumah kawan. Nampak sikit macam pinjam weh. Nampak sikit bedak pinjam weh. Dulu-dululah zaman-zaman duduk-duduk bujang dulu, selalulah Sik baik benda-benda yang saya ambil tu semua tak ada penunggunya. Terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita kali ini. Hingga berjumpa lagi esok dengan cerita yang lain, pengalaman yang lain yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.